Hari ini kita akan berkongsi mengenai sambungan ilmu dan pengalaman ketika menggunakan 4x4. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Abang Om. Four wheel ni menjadi kegemaran banyak pihak kerana kemampuan kenderaan tersebut, dan dengan kemampuan ini kita boleh gunakan four wheel tersebut untuk ke kebun, camping, dan juga ada setengah guna untuk memancing. Sebelum kita nak pergi ke salah satu daripada 3 tempat tersebut, kita katalah kita nak pergi ke kebun, atau kita nak pergi memancing, atau kita nak pergi berkelah menggunakan four wheel tersebut, kita perlu mengetahui kekuatan kenderaan four wheel kita. Sebab four wheel ni dia mampu pergi sampai ke mana. Kalau ke kebun, kita nak guna untuk apa? Kita nak angkat kelapa sawit ke, atau kita nak angkat buah-buah, ataupun kebun durian. Kita kena tahu kemampuan four wheel kita tersebut. Dan kalau nak memancing pun, kita kena tahu kita nak memancing ke mana, apa arah tujuan kita memancing tersebut. Kita nak memancing di mana, di laut ke, dalam hutan ke, di sungai ke. Dan kita perlu tahu kemampuan four wheel kita itu. Dan yang paling menarik, yang paling ramai orang pakai four wheel ini adalah untuk pergi bercamping. Bercamping ini bermaksud kita akan pergi ke satu tempat yang kereta biasa tak boleh sampai. Antaranya kita sambil-sambil kita pergi buat misi bantuan dalam hutan, kita juga pergi bercamping. Dalam masa bercamping ini juga boleh memancing. Jadi untuk kita pergi bercamping atau pergi ke misi bantuan, pertama sekali antara jalan-jalan yang kita akan lalui kalau kita masuk bercamping atau dalam hutan ni adalah meredah sungai. Jadi kalau nak meredah sungai ini, kita kena ada ilmu dan pengetahuan serta pengalaman. Sebab banyak kita dengar cerita kereta hanyut, four wheel hanyut atas sebab-sebab tertentu. Kalau kita nak menyeberangi sungai, perkara pertama yang kita perlu ketahui adalah kemampuan kereta kita. Berapa dalam kereta kita boleh merentas, iaitu paras, orang kata paras hidung kenderaan kita. Ada yang boleh pergi sampai 2 kaki, ada yang hanya boleh 1 kaki, ada yang boleh lebih tinggi. Yang lebih tinggi ni biasanya dengan menggunakan tambahan aksesoris, iaitu kita menggunakan snorkel. Snorkel ni bermakna hidungnya kita tambah lagi ke atas. Jadi kalau kita paras bonet pun, kalau cara kita betul, pemanduan kita betul, kita masih boleh lagi melepasi sungai tersebut. Yang kedua, kita perlu pergi dalam keadaan berkawan, atau orang kata berkumpulan, kerana banyak sebab. Antara salah satu sebabnya ialah biasanya pengalaman akan mengajar kita sebelum kita melintas sungai,
kita perlu pergi tengok kedalaman sungai tersebut, iaitu dengan cara kita pergi meredah sendiri, berjalan kaki meredah sungai tersebut. Jadi daripada hasil kita meredah sungai tersebut, kita akan tahu kedalaman sungai tersebut dan kemampuan kereta-kereta untuk meredah. Dan yang ketiga adalah alatan-alatan yang perlu dibawa, macam saya cerita sebelum ni, strap dan juga shackle. Kalau ada winch, satu kelebihan itulah kerana kalau kenderaan kita tak ada alat-alat tersebut, sekurang-kurangnya kawan-kawan kita ada alat-alat tersebut dan dapat membantu. Dan yang paling dinasihatkan, yang paling bahaya meredah sungai ini adalah kenderaan 4x4 pickup. Kenapa saya kata macam tu adalah kerana tayar spare kereta tersebut terletak di bawah bodi, di bahagian belakang, yang mana akan menyebabkan kenderaan ni terapung. Kalau kita perhatikan, banyak kenderaan 4x4 pickup yang gagal melepasi sungai, melepasi banjir dan melepasi halangan-halangan melibatkan air, kerana apabila mereka melintas di sungai-sungai tersebut, tayar spare tersebut berisi angin dan ini menyebabkan ia terapung. Dan bila terapung, tayar belakang kereta 4-wheel tersebut gagal berfungsi, gagal membantu untuk melintasi. Dan itulah banyak yang kita dengar cerita kenapa kenderaan 4-wheel pickup hanyut. Itulah kalau anda dapati ramai di kalangan penggemar-penggemar off-road ataupun penggemar-penggemar kenderaan banyak membuat tayar spare di belakang 4-wheel tersebut, jadi dia tidak mengganggu ketika kita melintas sungai. Itu fakta yang kita kena terima. Jadi daripada perkongsian ini, saya harap dapat membantu, dapat mengingatkan pemilik-pemilik kenderaan 4x4 agar berhati-hati ketika melintas sungai dan juga melintas banjir, terutamanya banjir. Jadi kita jumpa lagi di perkongsian akan datang. Sekian, terima kasih.